Terima kasih Ketua, terima kasih Abang Mak Tambun. Bila menyebut tentang soal tata kelola, pengagihan projek, perolehan dan sebagainya, banyak isu-isu yang dibangkitkan sebelum PRU yang ke-15 yang lepas. Jadi persoalan saya ialah isu-isu seperti tata kelola perolehan LCS sebagai contoh yang melibatkan berbilion duit rakyat sudah tentu juga termasuk perkara-perkara yang perlu untuk disiasat oleh kerajaan yang ada pada hari ini. Tak boleh kita bercakap soal pengagihan projek semata-mata tanpa kita bertindak kepada proses sebelum daripada ini. Soalnya, bilakah tindakan-tindakan akan diambil terhadap proses tata kelola yang telah disebut sebelum PRU 16 yang lepas? Kerana kita melihat kerajaan yang ada pada hari ini seolah fokus kepada isu yang melibatkan pembangkang semata-mata. Soalan ini ditimbulkan dan dijawab oleh kerajaan bahawa tindakan pendawaan sudah diambil, sedangkan pendawaan itu sudah dibuat sebelum PRU 15 dan pihak yang Mak Tambun dan juga pimpinan yang ada pun mengatakan bahawa pendawaan itu tidak cukup, perlu ada lagi tindakan susulan. Jadi soalan saya, seriuskah kerajaan untuk mengambil tindakan terhadap proses tata kelola yang dikatakan tidak telus sebelum PRU 15, terutamanya LCS? Terima kasih. Terima kasih. Tri. Terima kasih Pak Semas. Saya setuju. Pertama, arahan kepada badan penguatkuasa sama ada SPRM atau LHDN itu menyeluruh. Tidak tertumpu kepada satu-satu parti. Sebab itu ada ketua bahagian UMNO Shah Alam yang didakwa. Tapi tidak difokus. Maknanya sesiapa saja yang didapati oleh SPRM dan buktinya kukuh oleh Peguam Negara harus terima kenyataan pendakwaan. Janganlah bila kita ambil tindakan oleh kerana LCS itu kononnya melibatkan beberapa orang UMNO, itu perlu. Arahan saya ada. Arahan saya termasuk LCS dan saya ada di antara orang mengatakan pendakwaan peringkat awal LCS walaupun diakui ada pendakwaan, tapi saya setuju. Ia tidak cukup kerana skandal itu skala besar, ketirisan berlaku dan mesti ada tindakan susulan. Jawapan yang diberi oleh SPRM, dikata peringkat kedua itu mereka akan teruskan, tapi bukan urusan saya yang berhormat Pak Semas untuk mendalami dia, tanya selebih daripada itu. Dan nanti kalau saya buat begitu, ada lagi tuduhan pendakwaan terpilih. Tapi saya tegaskan di sini ya, di Parlimen bahawa siasatan mesti diteruskan dan termasuk LCS, kerana saya rasa tindakan yang sebelum ini tidak cukup untuk membongkar dan bertindak kepada orang-orang yang lebih utama yang dikatakan terlibat. Jadi biar siasatan itu diteruskan. Dan saya mengambil kesempatan juga untuk menjelaskan, kita bercakap soal keadilan. Kita tolak kezaliman dan fitnah. Ya. Jangan hukum orang tanpa bukti. Maka kalau ada tindakan, jangan hukum saya. Jangan guna ayat Quran hukum saya zalim dan campur tangan. Ya, saya nak beritahu pimpinan di sana, ya sudah boleh jerit yang saya suka hati. Saudara kena ingat sebagai seorang Muslim bertanggungjawab. Adakah saudara yakin ada bukti bahawa Anwar campur tangan untuk mendakwa sesiapa? Kalau tidak, zalim jawabnya. Guna nama agama dan fitnah orang. Sebut nama saya. Saya tidak campur. Boleh tanya SPRM dan Peguam Negara. Malah arahan kepada mereka saya kata apa? Tuan Guru pun dengar. Apa arahan saya? Saya kata apa pun tindakan berdasarkan fakta dan bukti kuat saya sokong. Ya. Tetapi jangan enayai, jangan ada satu alasan yang longgar yang boleh dicabar dan dipertikai. Saya tidak mau. Saya beritahu begitu. Soal nak kecam dari segi politik, boleh kecam. Tetapi ingat, jangan kita guna kedudukan untuk, pertama, salah. Perdana Menteri jangan guna kedudukan untuk mengenayai. Kalau bukti ada, naya macam mana? Saya tidak peduli. Ada orang kata, oh, timbalan Perdana Menteri. Timbalan Perdana Menteri ada. Kes masih di mahkamah. Saya tidak campur. Boleh tanya Ketua Hakim Negara. Boleh tanya Peguam Negara. Bila saya campur minta dikurangkan atau ditarik balik pertuduhan. Soal tomahan, kita jangan mudah untuk menghukum. Ya. Saya bukan kelas politician yang murah begitu rupa.
Ini saya nak tegaskan di sini. Terima kasih.